jumlah penduduk terjejas banjir di Perak semakin meningkat. Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya Miza Isni Mamat dalam Berita Tengah Malam. Baiklah saudara, kita mulakan dengan perkembangan banjir di Perak. Jumlah penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS meningkat kepada 136 orang setakat jam 9.30 malam tadi. PPS terlibat ialah Sekolah Kebangsaan SK Matang, Dewan Orang Ramai Sungai Baru, SK Cangkat Lobak dan Dewan Sekolah Menengah Abdul Rahman Talib. Dana PPS SK Matang menerima paling ramai penduduk terjejas iaitu 101 individu membabitkan 32 keluarga. Mereka merupakan penduduk dari Kampung Sungai Rentaka, Kampung Jebong Kiri, Kampung Malawati dan Kampung Cangkat Baru. PPS Dewan Smart pula setakat ini menempatkan 7 orang dari Batu Lapan Cangkat Jong Teluk Intan. Hari ini 2 lagi pusat baru dibuka iaitu PPS Dewan Orang Ramai Sungai Baru dan PPS SK Cangkat Lobak, masing-masing menempatkan 11 dan 17 individu. Masih di Perak, ban pecah di Matang Pasir Alor Pongsu akan dibaiki segera dan ia bagi mengelak limpahan air masuk ke laluan Lebuh Raya Plus dan kampung. Pembinaan semula ban sepanjang 30 meter itu dijangka siap dalam tempoh seminggu. Penjangan awalnya mereka akan ambil tindakan dalam masa terdekat ini untuk bagi kelajuan air ini kita bagi perlahankan dulu. Barulah kita boleh ambil tindakan untuk baik pulih ban ini. Dan tindakan untuk memperlahankan ini adalah dengan menahan di luar ban ini dengan batu-batu yang dicadangkan oleh pengarah DPS ini. Sekiranya tidak dibaik pulih, air limpahan tersebut akan menjejaskan lebih ramai penduduk terutama di sekitar kawasan tersebut. Kita beralih ke perkembangan banjir di Yan Kedah pula. Operasi mencari dan menyelamat yang memasuki hari ketiga belum berjaya mengesan 2 lagi mangsa yang dipercayai masih hilang. Operasi mencari mangsa hilang iaitu Ridwan Poniman dan Ku Syuib Ku Abdullah ditunda pada petang tadi dan ia disahkan Ketua Polis Daerah Yan DSP Shanaz Akhtar Haji. Misi pencarian masih tertumpu di lokasi kedua-dua mangsa dilaporkan hilang iaitu Titi Hayun dan Batu Hampar. Operasi hari ini melibatkan 3 lokasi tumpuan dibantu kira-kira 300 anggota. Namun pasukan mencari dan menyelamat tidak menemui sebarang petunjuk. Operasi akan diteruskan semula pada pukul 8 pagi esok. Perkongsian video detik-detik cemas mangsa keempat tragedi fenomena kepala air di Gunung Jerai Muhammad Faizal Muhammad Zohir di kawasan Dusun Durian di Titi Hayun menjadi panggilan terakhir mangsa dan isterinya. Allahyarham Muhammad Faizal, 28 tahun, sempat membuat rakaman video kepada isterinya menceritakan situasi yang berlaku. Jenazah Allahyarham Muhammad Faizal selamat dikebumikan di malam tadi. Keluarga terlibat banjir susulan fenomena kepala air di daerah Yan dan Kuala Muda akan menerima bantuan tunai RM500.
Menteri Besar Muhammad Sanusi Mat Noor memaklumkan bantuan itu bagi membantu kerja-kerja penggantian sebahagian peralatan akses rumah dan pembersihan. Bagi keluarga mangsa yang kehilangan nyawa akibat kejadian itu pula akan menerima bantuan RM5,000. Urusan pendaftaran bagi keluarga terjejas menerima bantuan berkenaan akan diuruskan Pejabat Daerah Yan dan Pejabat Daerah Kuala Muda. Sementara itu, Lembaga Zakat Negeri Kedah turut menyalurkan sumbangan RM300 secara sekali bayar selain kit bantuan makanan kepada mangsa terlibat. Sumbangan diagihkan melalui Pusat Kawalan Operasi Bencana Daerah Yan. Kita akan melihat dari segi kerjasama dengan pihak pejabat daerah, apa bantuan bentuk penyelarasan dari segi kerjasama. Kalau mereka tu di kalangan asnaf, kita akan bagi bantuan segera yang sepatut. Sebab tu kita kena menilai dulu, walaupun rumah dia total loss, tetapi dia bukan di kalangan asnaf. So kita akan bantu dalam bentuk bantuan yang dibolehkan di bawah bidang kuasa zakat. Selain itu, tabung Musaadah JAKIM turut memperuntukkan RM15,000 bagi membantu mangsa terjejas. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Johor bersiap siaga berdepan kemungkinan banjir. Langkah ini diambil susulan hujan lebat di beberapa lokasi. Jelas Pengarah APM Johor, Penolong Pesuruhjaya PA Kamal Mokhtar, 300 anggota serta 15 lori dan 30 bot bersedia digerakkan jika berlaku banjir. Anggotanya kini giat memantau lokasi-lokasi yang sering berlaku banjir kilap. Kita beralih ke perkembangan lain pula. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan melantik Ahli Parlimen Bera Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri ke-9. Naib Presiden UMNO itu menerima sokongan majoriti 114 ahli Dewan Rakyat sekaligus mencukupi untuk membentuk kerajaan. Istana Negara dalam satu kenyataan memaklumkan pelantikan itu diperkenan Seri Paduka Baginda selaras perkara 40-2-A dan perkara 43-2-A Perlembagaan Persekutuan. Ia diperkenan setelah selesai perbincangan khas Raja-Raja Melayu di Istana Negara hari ini. Istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan mengangkat serta menandatangani sumpah jawatan sebagai Perdana Menteri dijadual berlangsung pukul 2.30 petang esok di Istana Negara. Sementara itu, Al-Sultan Abdullah menzahirkan harapan agar pelantikan Perdana Menteri baharu dapat segera mengakhiri kemelut politik yang melanda negara ketika ini. Baginda bertitah ke semua ahli Dewan Rakyat perlu mengetepikan agenda politik dengan bersatu hati menangani pandemik COVID-19 demi kepentingan rakyat dan negara. Ahli-ahli Dewan Rakyat turut diingatkan supaya mempamerkan solidariti dengan memberikan keutamaan, komitmen tinggi dan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji G. Noor mengucapkan tahniah kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob atas pelantikannya sebagai Perdana Menteri baharu. Menerusi satu kenyataan, beliau yang juga Pengerusi Gabungan Rakyat Sabah GRS berharap hubungan negeri persekutuan ini akan terus membuahkan hasil selain mempercepat usaha pembangunan dan memperjuang hak-hak dituntut Kerajaan Sabah. Sementara itu, Parti Solidariti Tanah Air KUSTA turut menyokong pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai pemimpin nombor 1 negara. Selepas ini saya harap tidak ada lagi kemelut politik perebutan Perdana Menteri ke apa saja sehinggalah Parlimen ini dibubar untuk diserahkan kepada rakyat. Dan rakyatlah yang akan menentukan segala-galanya di dalam pilihan raya yang akan datang ini. Apa juga yang berlaku di Kuala Lumpur tidak akan tumpah dan melarat ke Sabah. Beliau ditemui pada sidang media di Kota Kinabalu.
Keputusan Al-Sultan Abdullah memperkenan pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri selaras dengan lunas undang-undang. Ia juga menyerlahkan lagi peranan Seri Paduka Baginda sebagai Raja Berperlembagaan dan Majlis Raja-Raja juga dilihat memainkan peranan penting menerusi perbincangan khas dalam proses lantikan tersebut. Berdasarkan kepada 3 proses itu, pertama mendapatkan SD, kedua mendapatkan pertemuan secara bersemuka dengan kesemua yang telah membuat SD bagi menyatakan sokongan mereka atau kepercayaan mereka kepada Datuk Seri Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri itu, maka Tuanku telah melaksanakan amanah yang baginda sandang mengikut perkara 43 dalam fasa 2 perenggan A. Titah yang di-Pertuan Agong yang mahu usul percaya dibentangkan ke Parlimen juga dilihat dapat mengukuhkan lagi keabsahan sokongan diterima Datuk Seri Ismail. Pasti bahawa setelah lantikan kabinet, maka satu sidang khas Dewan Rakyat akan diadakan untuk hanya untuk menentukan usul undi percaya tersebut. Ini adalah dalam proses memastikan bahawa Perdana Menteri dan kerajaan yang dilantik ini mendapat keabsahan bahawa mereka dilantik secara mengikut perlembagaan dan mendapat sokongan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat. Bertemu kembali. Malaysia menerima penghantaran pertama 200,000 dos vaksin COVID-19 jenis CanSino. Bekalan vaksin berkenaan tiba di KLIA pukul 8.45 pagi tadi. Ketibaan vaksin disambut Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Dr. Siti Hamisah Tafsir. Vaksin itu merupakan sebahagian daripada 3.5 juta dos yang ditempah negara dan penghantarannya dibuat secara berperingkat. Bekalan itu bakal merancakkan momentum program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Johor dijangka mencapai kadar vaksinasi 100% bagi dos pertama pertengahan bulan depan, manakala 100% bagi dos kedua pada Oktober. Menteri Besar Datuk Hasni Mohamad menerusi hantaran Facebook berkata Johor berupaya memberi sehingga 78,500 dos suntikan sehari. Kerajaan negeri juga akan terus berusaha sehingga imuniti kelompok dapat dicapai secepat mungkin. Hingga semalam, kadar vaksinasi populasi dewasa ialah 64.8% bagi dos pertama dan 33.6% bagi dos kedua. Melaka kekal dengan keputusan tidak membenarkan pengoperasian mana-mana sektor yang dibolehkan bagi negeri fasa 1 Pelan Pemulihan Negara PPN dan ia berikutan kadar vaksinasi lengkap di negeri itu masih belum mencapai syarat 50% seperti ditetapkan Majlis Keselamatan Negara. Jangkakan mungkin hujung bulan ni akan selesai lah. 50% kita dapat vaksinkan penduduk Melaka. Selepas itu insyaAllah nanti kita akan umumkan lah mananya sektor ni boleh dibuka. Setakat ni kita tak benarkan lagi, takut nanti ada pula orang dah buka perniagaan benda ni belum diumumkan, nanti takut kena ambil tindakan lah. Beliau yakin Melaka mampu mencapai kadar 50% vaksinasi lengkap menjelang akhir bulan ini. Orang ramai serta pemilik premis diingatkan supaya terus mematuhi SOP ditetapkan dan ia susulan kelonggaran aktiviti diberi di bawah fasa 1 Pelan Pemulihan Negara PPN yang bermula hari ini. Saya ingin memberi nasihat bahawa COVID-19 ini kita adalah musuh yang tidak nampak. Walaupun pelonggaran telah pun diberikan, tetapi tidak bermaksud virus 19 ini telah pun berakhir. Jadi kerajaan telah memberi kebenaran dengan satu tujuan, kita dah lama terkurung dan dengan saya mengharapkan kerjasama daripada seluruh masyarakat, pastikan keselamatan diri masing-masing, pastikan penutup muka dipakai, pastikan penjarakan dibuat.
Beliau ditemui di Ibu Pejabat Polis Daerah Seremban. Susulan kerajaan mengumumkan kelonggaran SOP bagi negeri-negeri fasa pertama PPN, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP akan menempatkan 2,000 anggotanya di sektor-sektor terpilih. Ini akan memudahkan kementerian itu melaksanakan pemantauan SOP dalam kalangan rakyat. Kita akan menggerakkan penguatkuasaan untuk memastikan pembukaan sektor-sektor ini mendapat sambutan dan pada masa yang sama SOP yang ditetapkan itu dipatuhi. Kita melancarkan Ops Samar yang mana penguatkuasa KPDNCP akan membuat rondaan tanpa pakaian seragam, tanpa uniform, dengan berpakaian preman, memerhati keadaan perniagaan dilaksanakan. Anggota berkenaan akan ditempatkan di semua 22 subsektor perdagangan dan pengedaran di negeri-negeri terlibat. Kes baru COVID-19 di Malaysia hari ini 23,564 kes, angka harian tertinggi sejak pandemik melanda negara. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara. Kes kecemasan yang menunggu untuk masuk ke ward di hospital kawasan Greater Lembah Kelang turun mendadak dan semua hospital Greater Klang Valley juga berada pada kesiapsiagaan tinggi dan mampu merawat pesakit COVID-19 sedia ada. Apabila kita buat proses decanting, kita clearkan bed-bed bukan COVID ini untuk COVID, ini membolehkan semua yang menunggu di kecemasan ini terus naik ke ward. Ini yang berlaku sebenarnya. Sebab impak vaksinasi mengambil masa. Tapi impak immediate adalah hasil tindakan GKV STF melalui proses decanting yang membolehkan katil-katil ini terus boleh digunakan serta-merta oleh pesakit-pesakit yang menunggu di kecemasan. Jelasnya, kes COVID-19 kategori 4 dan 5 juga menunjukkan tren menurun. 12 lokaliti di Pahang dan Sabah dikenakan PKPD bermula 22 Ogos sehingga 4 September. Di Pahang, PKPD bakal dilaksanakan di 2 lokaliti di Kuantan dan 1 lokaliti di Temerloh. Di Sabah pula, ia melibatkan 4 lokaliti di Kota Belud, 2 di Lahad Datu, 2 di Tawau dan 1 di Tonggot. Dalam pada itu, 3 lokaliti PKPD di Kota Kinabalu, Sabah yang sepatutnya tamat esok dilanjutkan tempoh. Selain itu, PKPD 17 lokaliti melibatkan negeri Sabah, Pahang dan Perak ditamatkan. RM820,603.75 itu jumlah faedah COVID-19 yang dibayar kepada pencarum yang terjejas akibat wabak itu. Jelas Pengarah Perkeso Pahang Tarmizi Mukhtar, bayaran itu membabitkan 1,041 kes berkaitan COVID-19, 24 kes melibatkan kematian. Sehingga hari ini untuk maklumatlah bagi kes-kes di negeri Pahang sebanyak 1,041 kes tuntutan yang melibatkan kes COVID dan melibatkan 24 kes kematian. Dan pihak Perkeso Negeri Pahang telah membuat bayaran berjumlah RM820,603 kepada mereka yang telah dijangkiti yang positif tadi. Beliau ditemui selepas menyampaikan faedah Perkeso kepada waris yang kehilangan ibu bapa akibat COVID-19 di Kampung Padang, Kuantan.
Di Ipoh Perak, seorang lelaki telah dikenakan kompaun gara-gara makan di kedai selepas didapati tidak lengkap 2 dos suntikan vaksin. Lelaki berusia 31 tahun itu gagal mengemukakan bukti melalui aplikasi MySejahtera dan didenda RM1,500. Dia sepatutnya bila dia masuk ke kedai tu, peniaga kena halang dia masuk. Tapi mungkin dalam kes ni kita terlepas pandang. Dia masuk. Bila kita tim SOP sampai, kita dapati bahawa pelanggan ni tak ada. Tak dapat terus. Sebanyak 1,995 kompaun dari pelbagai kesalahan telah dikeluarkan pihaknya bagi tempoh 5 Julai hingga 19 Ogos. Seorang wanita maut selepas terjatuh dari tren transit aliran ringan LRT di stesen LRT Sentul Timur kira-kira 4.30 petang tadi. Ketua Polis Daerah Sentul, Asisten Komisioner Beh Eng Lai mengesahkan insiden terbabit. Berdasarkan rakaman kamera lita tertutup, kejadian berlaku apabila wanita itu berjalan menuju ke tren yang tidak bergerak. Mangsa kemudian terjatuh apabila tren mula bergerak sebelum digilis. Tiada sebarang dokumen pengenalan diri ditemui. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Kuala Lumpur untuk siasatan lanjut. Rapid KL turut memohon maaf atas masalah gangguan perkhidmatan di laluan LRT melibatkan laluan stesen LRT Sentul Timur ke stesen LRT PWTC susulan kejadian tersebut. Orang ramai juga diminta berhenti menyebarkan gambar kejadian bagi mengelak sebarang spekulasi mengenainya. Seorang lelaki didakwa di Hospital Raja Pemaisuri Bainun Ipoh atas tuduhan membunuh isterinya yang lumpuh awal bulan ini. Lim Hon Koi, 72 tahun, dituduh membunuh Chan Moi, 74 tahun, di sebuah rumah di Gopeng Kampar. Warga emas itu dituduh membunuh isterinya dengan mengelar leher mangsa. Dia didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan yang memperuntukkan hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Bekas pegawai tugas-tugas khas kepada seorang ahli parlimen di Kedah direman selama 3 hari dan ia bagi membantu siasatan terhadap kes penyelewengan wang berjumlah lebih RM140,000. Suspek yang merupakan seorang lelaki ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia di Sungai Petani semalam. Dia didakwa menyeleweng peruntukan khas Jabatan Perdana Menteri bagi perbelanjaan di kawasan ahli parlimen terbabit. Kejadian dipercayai berlaku antara Ogos 2019 hingga Januari 2020. Peniaga digalakkan menjual minyak masak sawit tulen botol pada harga lebih rendah daripada harga maksimum ditetapkan. Harga runcit tersebut dikuatkuasa di bawah Perintah Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2021 bermula 1 Ogos lepas. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna menerusi satu kenyataan menjelaskan harga ditetapkan untuk 1 kilogram, 2 kilogram, 3 kilogram dan 5 kilogram. Namun tiada halangan peniaga menjual pada harga lebih rendah sepanjang tempoh penguatkuasaan perintah. Menaiki podium dan memecahkan rekod pencabarnya merupakan sasaran utama atlet memanah para negara S. Suresh. Suresh yang enggan mendedahkan nama individu tersebut buat masa ini tekad untuk mempamerkan panahan terbaik dalam penampilan pertamanya di Sukan Paralimpik. So saya punya target tu memang nak naik podium di situ sebab ada orang challenge saya. Ada orang challenge saya cuba break dia punya target. So saya pun dah okey, saya akan membuat juga. So yang itulah saya nak buat. So saya punya target tu macam mana pun saya nak naik podium. Menurut Suresh, antara pencabar hebat yang bakal dihadapi di tamasya terbesar dunia itu antaranya Rusia, Amerika Syarikat, Korea Selatan dan Perancis. Suresh diletakkan sebagai salah seorang atlet para yang menjadi sandaran untuk membawa pulang 3 pingat emas di Paralimpik Tokyo 2020.
Sementara itu, menurut Suresh yang akan beraksi dalam acara Recurve Lelaki Terbuka, sukan memanah merupakan sukan yang tidak boleh diramal hanya berdasarkan prestasi dan rekod atlet memanah itu semata-mata. Sebenarnya dalam memanah ni kita tak boleh cakap apa sebab siapa yang cabaran semata-mata. Sebab kadang-kadang ranking yang paling bawah tu, dia pun boleh pergi final. Dia masa time jadi tu time jadilah sebab walaupun kita terbaik dalam dunia, kita tak boleh harap kita akan menang juga dekat Olimpik ni sebab time ni boleh jadi apa-apa. So yang tu kita tak boleh predict lah. Suresh bakal memulakan aksi di lapangan memanah Yumenoshima Park pada 27 Ogos nanti. Ketika ini dia menduduki ranking ketiga dunia dalam kategori recurve terbuka lelaki. Inilah masa untuk pemain-pemain tempatan buktikan kemampuan. Itu yang ditegaskan Presiden Persatuan Jurulatih Bola Sepak Malaysia PJBM B. Satyanathan yang mahukan pemain tempatan merebut peluang selain membuktikan kepada barisan kejurulatihan skuad kebangsaan yang mereka mampu bermain untuk negara. Dan ia susulan keputusan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menangguhkan projek naturalisasi bagi persiapan pusingan ketiga kelayakan Piala Asia 2023 pada tahun depan. Mereka, ialah inilah ambil peluang mereka dan kadang-kadang tapi mereka pun kena usaha juga. Mereka kena berlatih dengan baik, mereka kena kekalkan form mereka. Ya, nama bukan apa nama, mungkin hari ini dia bagus. Kalau dia tak berdisiplin, tidak training dengan baik, takkan masih lagi nama dia akan timbul, tak ada kan. So dia kena tunjuk dalam liga. Dia masih lagi pemain yang boleh diberi peluang untuk main national team. Baginya terdapat ramai pemain tempatan kini yang setanding pemain naturalisasi. Dengan penangguhan tersebut, Harimau Melaya mengesahkan hanya 3 khidmat pemain naturalisasi akan digunakan untuk aksi pusingan ketiga kelayakan Piala Asia 2023 iaitu Muhammadu Sumare, Leridon Krasniki dan Guilherme Di Paula. Aksi Liga Premier Kelantan FC kini fokus memperkuat jentera serangan dalam usaha meraih kemenangan ke atas Kuching FC menjelang perlawanan esok. Menurut penolong jurulatih Kelantan FC Rizal Zamri Yahya, khidmat pemain penyerang seperti Nathanael Sirigo, Nur Syamil Abdul Ghani dan beberapa lagi pemain lain akan digunakan sepenuhnya untuk merobek gawang lawan. Selepas 16 perlawanan, Kelantan FC berada pada kedudukan ke-7 Liga Premier dengan mengumpul 21 mata hasil daripada 6 kemenangan, 3 seri dan 7 kekalahan. Perlawanan melibatkan 2 pasukan itu dijadual berlangsung di Stadium Pasir Gudang, Johor Bahru. Baiklah saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Kibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan ini. Saya Miza Isni Muhammad, salam hormat dan selamat malam.